Untuk mukadimahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Rudi dan kepada sidang pendengar segmen Nurani. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang memberi manfaat. Jadi untuk slot petang ini tajuknya istinja, bahagian yang ketujuh. Jadi minggu lepas dalam kitab Idaman Penuntut selesailah baca di bawah tajuk istinja. Tajuk selepas daripada tajuk istinja adalah tajuknya adab buang air, adab qada hajah. Tapi sebelum nak masuk pada adab buang air, sebelum daripada PKP ada soalan berkaitan dengan istinja. Jadi sebelum masuk tajuk baru adab buang air, kita selesaikan dahulu soalan yang tertangguh. Tertangguh tu lama tu 8 hari bulan 3 2020. Ada dua soalan yang ada kaitan antara dua soalan tu. Jadi kita pergi pada soalan dahulu, barulah kita masuk kepada tajuk adab buang air. Jadi Udi bacalah soalan yang tu. Dua soalan. Baiklah, soalan yang pertama datangnya daripada Hishamuddin Mansur. Soalan dia macam ni: apakah memadai istinja dengan menggunakan tisu basah hingga hilang bau? Okey, apakah memadai istinja dengan menggunakan tisu basah hingga hilang bau? Itu soalan pertama. Soalan kedua? Soalan kedua daripada Muhammad Faiz Lerek Tepuh. Ini ada penjelasan sikitlah situasi dia. Mak saya, kata Faiz, mak saya sakit kencing manis. Kaki kena potong, tubuhnya agak besar. Kami adik-beradik susah hendak menguruskan berkenaan mandi dan wuduk dia. Mak kami pakai pampers. Jadi kami mencuci najis dengan menggunakan tisu basah sahaja. Soalannya, adakah dengan cara itu adalah suci dan boleh solat? Adakah dengan cara itu adalah suci dan boleh solat? Jadi dua soalan ni dia ada kaitan. Kemudian berkaitan dengan istinja. Jadi kepada yang bertanya ni, Hishamuddin Mansur serta Muhammad Faiz Lerek ni, jadi minta maaf lah dia tertangguh soalan tu. Saya sipang soalan tu selagi tak jawab, sipang soalan tu. Jadi lepas daripada 18.3 tu, minggu yang terakhir 15 bulan 3, tak sempat nak jawab. Cadang-cadang minggu hadapan kena PKP lalu. Jadi minggu lepas pula, minggu pertama selepas daripada PKP ni, dah habis lagi baca kitab bab istinja. Jadi soalan tu masih lagi tertangguh. Jadi insya-Allah minggu ni saya akan fokus kepada soalan berkaitan dengan istinja menggunakan tisu basah. Jadi kepada sidang pendengar, seeloknya lah dengar selok petang ni sampai ke sudah. Sampai ke akhir. Sebab jawapan berkaitan dengan menggunakan tisu basah. Kemudian soalan Muhammad Faiz Lerek Tepuh ni pula berkaitan ngejaga ibu yang uzur, yang mana kaki kena potong, sakit kencing manis, tubuhnya besar. Ini persoalan ini adalah persoalan yang kita kata berlaku dalam kehidupan kita. Kita jaga orang uzur ni mak ayah ke ataupun siapa-siapa sahaja, ataupun kita sendiri uzur. Jadi hak ni perkara ni memang perkara yang sentiasa berlaku. Jadi kita balik pada pemahaman ilmu menggunakan tisu basah. Soalan Hishamuddin Mansur sampai ke hilang bau.
memada ke dok istinja seumpama tu. Memada ke dok. Jadi sama juga dengan Muhammad Faiz ni. Cuci najis tiku basah sahaja. Cara tu suci ke dok? Boleh solat ke dok? Ni. Jadi saya kena ceritalah mengikut pandangan dalam mazhab Syafi'i kita terlebih dahulu. Kemungkinan pandangan dalam mazhab Syafi'i kita ni adalah sedikit dia punya kesukaran. Tapi kok mana pun saya kena jawab mengikut pandangan mazhab di tempat kita. Kemudian barulah saya insya-Allah saya akan susuli dengan pandangan-pandangan yang lain. Yang mana apabila dalam keadaan darurah, dalam keadaan tersepit, dalam keadaan hajah, kita perlu kepada keluasan pekoh. Sebagaimana sekarang berkaitan dengan Jumaat, itu pun perlu pada keluasan pekoh. Sebelum ni sekarang ni bilangan Jumaat sudah ramai. Sebelum ni 40 orang, 12 orang pun semua tu perlu pada keluasan pekoh. Oleh kerana kita dalam keadaan darurah, dalam keadaan tersempit, kadang gawat lah kita kata. Jadi perlu pada keluasan pekoh. Jadi insya-Allah saya akan buka sedikit berkaitan dengan istinja menggunakan tisu basah ketika kita uruskan orang yang uzur contohnya. Tapi kok mana macam saya sebut tadilah, saya akan cerita pandangan mazhab Syafi'i terlebih dahulu. Jadi sedang pendengar kena perabi. Sebab bila kita sempit, kita boleh turut pandangan mazhab yang lain. Janji kita ada ilmu tu je. Janji kita buat dengan ilmu. Jadi kita balik kepada persoalan. Kita ambil satu-satu. Biar mana kita nampak dia punya jalan dia. Boleh ke tak boleh ke, biar kita nampak jalan dia. Dia kalau setakat macam mana, apakah hukum istinja menggunakan tisu basah? Kita jawab okey, ataupun kita jawab tidak memada. Jadi kalau kata okey maknanya memada, kok jalan mana? Kalau kata tidak memada, kok jalan mana? Jadi kita nak kena tahu dia punya jalan dia tu. Kalau kata memada, kalau kata tidak memada. Jadi kita balik kepada kitab lah. Kita bicara ni kira bahagian yang ketujuh ni. Tajuk istinja tapi tak baca kitab. Bahagian pertama sampai bahagian ke-6 kita baca kitab. Jadi bahagian ketujuh ni kalau kita kata tajuk dia soalan berkaitan dengan istinja, kalau kita tajuk lah. Sebab kita sekemang petang ni kita baca kitab semua. Jadi yang ni soalan berkaitan dengan istinja. Jadi memada ke tak istinja menggunakan tisu basah. Jadi kita balik pada hukum istinja. Istinja dua. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan batu. Mati situ. Menggunakan air, yang kedua menggunakan batu. Tapi batu ni kita letak selalu tisu. Mati situ lalu. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan tisu. Jadi air yang digunakan untuk istinja adalah air mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Dia dah mati situ. Kemudian sesah air, alat yang kedua, alat panggil apa? Air tu panggil apa? Alat untuk istinja panggil dah. Tisu alat untuk istinja. Kemudian jangan timbul persoalan lagi lah. Istinja dengan tisu memada dari segi hukum syarak walaupun air banyak sekalipun. Walaupun tepi pahit sekalipun, memada istinja dengan tisu. Tapi yang paling afdalnya kita menggunakan tisu, kemudian kita iringi air. Nombor 2, kita menggunakan air daripada awal sampai ke akhir. Nombor 3, kita menggunakan tisu daripada awal sampai ke akhir tanpa menggunakan air. Jadi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kita istinja menggunakan tisu walaupun air banyak mana sekalipun. Jadi alat yang pertama air mutlak, air suci lagi menyucikan. Alat yang kedua tisu. Kemudian di antara yang saya baca minggu lepasnya, syarat untuk istinja dengan syarat untuk istinja dengan tisu. Saya nak sebut 2 syarat lah. Sebab berkaitan dengan soalan Muhammad Faiz ni, ibunya pakai lamping.
Rudi kata tadi pampers tu jenama pun dia kata. Kita kita beli jenama lain tapi kita panggil pampers macam. Tapi kalau nama sebenar Lamping lah. Lamping dewasa. Kalau kanak-kanak Lamping kanak-kanak. Lamping bayi. Kalau budak-budak. Kita kalau sebut kata Lamping ni pakai kain tu. Tu orang panggil kain lamping. Sebut Rudi tadi kata kalau paper dia kata paper doktor tu jenama je lah kita sebut paper lah. Jadi sekarang ni soalan Muhammad Faiz ni bila ibu ni uzur dia pakai paper. Jadi syarat untuk istinja dengan tisu najis tidak berpindah dari tempat keluar. Jadi kalau pakai pampers senang. Soalan pun tulis pampers ni. Jadi kalaulah pakai pampers, najis sudah berpindah sampai ke depan belakang lah jawapan dia. Jadi kalau pakai pampers nak istinja wajib menggunakan air, tidak boleh menggunakan tisu. Kita mati di situ. Istinja alatnya air clear lah macam kita buat sama-sama. Sampai kehilang dia punya sifat bau, warna, rasa. Kemudian alat yang kedua dia haruskan menggunakan tisu. Tapi nak menggunakan tisu ada syarat. Syarat dia datangkan dulu 5 tapi saya nak fokus pada 2 syarat. Yang pertama nak guna tisu najis tidak berpindah. Apabila qada hajat pakai pampers, najis tu penuh dah ni, habis dalam ni. Maka wajib pakai air, sama sekali tidak boleh pakai tisu. Tu. Kemudian kalau najis tu belum berpindah, qada hajat biasa, orang uzur juga pergi qada hajat, kita macam kita bawa pergi dia nak qada hajat, kita pun bawa pergi tandah. Dia pun qada hajat macam biasa. Kita pun nak istinja. Jadi istinja menggunakan tisu. Syarat laginya jangan datang benda lain di tempat keluar najis tu. Jangan kena benda lain. Mana apa kalau kena air contohnya. Contoh dia qada hajah, dia jatuh najis dia tu ke dalam air tu. Air tu mengercik ke atas. Kena di tempat najis tu. Maka sudah tidak boleh menggunakan tisu, wajib kena menggunakan air sebab sudah najis tu sudah bercampur dengan benda lain. Campur dengan air. Tak boleh campur benda lain. Jadi benda lain tu sama ada datang masa kita qada hajah ataupun pada masa kita istinja. Kita ambil tisu. Tisu basah. Jadi di tisu ni sudah ada benda lain. Bila kita guna tisu basah sudah tidak memada. Kita wajib kena iringi dengan air. Dia gitu. Pakai paper memang dengan tisu tidak boleh. Tak cukup syarat. Wajib menggunakan air. Tapi kalau najis berada di tempat keluar, sebab tak pakai pampers, qada hajah macam biasa, guna tisu tapi di tisu tu ada benda lain, iaitu ada basah dia. Maka sudah tidak memada menggunakan tisu, wajib menggunakan air sebab sudah bercampur dengan benda lain. Gitu. Biar kita nampak kita ngaji ni dulu, kita ngaji dulu. Menggunakan air mutlak. Menggunakan tisu jangan campur dengan benda lain. Kalau di tempat keluar kena air, wajib sudah menggunakan air, tak boleh pakai tisu. Kalau di tisu tu ada air, mana tisu tu sampai di tempat keluar najis, jadi tempat keluar najis sudah bercampur dengan air yang ada dalam tisu. Maka sudah tidak memada menggunakan tisu, wajib menggunakan air. Kemudian dalam tisu tu air apa, kita akan bicara semula. Dalam tisu tu air apa? Kalau tisu hok basah, hok kita beli kedai tu, air tu bukan air mutlak di dalamnya. Air tu air dipanggil campur dengan obat yang mematikan kuman. Bukan begitu? Jadi alat utama air dan tisu. Kita kata tisu basah ada air. Air apa? Air mutlak? Tidak, tak luluh dah. Tisu pula basah. Tak boleh pakai tisu, kena pakai air. Di tisu ada air. Air apa? Air mutlak ke tak? Rapat. Ni mana kita kata kena satu. Oh, kalau gitu ni nak jaga orang tua uzur ni.
Mak Faiz kata kami adik-beradik susah nak uruskan mandi dan wudu. Sebab mak kami ni tubuhnya besar. Kita maklum. Tapi kita cerita mazhab Syafi'i dulu. Ya. Lepas tu, kita akan iringi dengan pandangan yang lain yang untuk meringankan adik-beradik ni hok jaga ibu yang kadang-kadang kaki kena potong apa semua, tubuh dia besar. Jadi maknanya untuk kita menggunakan tisu basah, kalaulah di tisu basah tu bukan air mutlak, kita kata macam campur dengan sabun lah juga tau. Yelah di tisu basah ni kita untuk lap muka. Tisu basah juga. Dalam tu wallahu a'lam lah. Pewangi ada. Pewangi lah, bukan air mutlak. Syarat untuk menyucikan najis air mutlak. Okey, selesai situ. Kalau kita walaupun dia kata soalan Hishamuddin Mansur ni, dia guna tisu basah hingga hilang bau sekalipun, masih lagi hukum najis. Najis apa? Zat najis memang sudah tidak ada. Sekarang ni bau pun tidak ada. Najis apa lagi? Sekarang ni nak suci, kaifiyah kita dahulu sebut dah. Cara menyucikan najis menggunakan air mutlak sampai hilang sifat. Sekarang kamu guna air mutlak ke tidak? Tidak. Air sabun, air yang ada obat mematikan kuman, bukan air mutlak. Hilang bau sekalipun tetap hukum najis. Najis apa? Bau tak ada, sifat najis tak ada. Itu dipanggil najis hukmi. Kita bicara dulu kan. Najis aini ada, najis hukmi ada. Kita bicara dah. Kita ambil satu-satu. Sebab itulah sidang pendengar segmen Nurani 6 petang ni, kita idaman penuntut ni ambil molek. Kemudian RTM buat live. Maknanya kalau sekali dengar tu masih lagi kurang jelas, boleh ulang dengar. Gitu jelah. Ada kemusykilan, bolehlah tanya dalam WhatsApp ataupun dalam FB. Cuma dalam FB ni untuk hari ni mungkin tak sempat lagi lah, sebab kita nak fokus kepada soalan ni dulu. Sempat lah tengok dulu, mungkin tak sempat juga ni, sebab nak kena satu-satu. Jadi makna kalau dalam tisu basah tu bukan air mutlak, walaupun hilang bau sekalipun masih lagi dihukumkan najis. Dia panggil najis hukmi. Najis pada hukum. Dan kalau gitu semayang tak memadalah. Kita sampai kehilang bau tak memada juga. Tu kalau pakai tisu betul-benar, tisu kering, boleh solat kan? Kita duk mengaji kan, boleh solat kan? Hilang tak sifat bau? Tak hilang. Boleh solat. Ni kita hilang bau. Tapi kamu sudah tidak ikut aturan. Hilang bau menggunakan air mutlak. Saya menggunakan tisu. Tisu awak campur dengan basahan yang lain, tidak memada dengan tisu. Walaupun hilang bau sekalipun, tidak menepati syarat. Kalau kita menggunakan tisu betul-benar kering tisunya, memang sifat tidak akan hilang. Menggunakan tisu, dia hanya menghilangkan zat najis saja. Bau tetap ada di situ. Sah semayang, sebab itu hak syariat Nabi. Sekarang ni, kamu nak pakai apa? Nak pakai tisu basah, tak boleh pakai tisu basah. Sebab tisu sudah bercampur dengan benda lain. Tak boleh, tak cukup syarat. Ikut syariat. Hilang bau pun tidak menepati syariat. Tak boleh buat solat juga. Kita ikut syariat je. Itu kita kena faham agama dengan ilmu. Sebab tu kata kena satu-satu kita ambil kepada susunan kitab kita ni, air sampai kehilang sifat termasuk bau, menggunakan tisu tak campur dengan apa-apa. Walaupun tak hilang bau sekalipun, sah dah solat, boleh jadi imamnya. Orang istiak dengan tisu hak kering tadi. Tisu basah sudahlah tidak menggunakan air mutlak. Menggunakan benda lain. Menggunakan benda lain pula sudah jadi bercampur dengan benda lain di tempat najis keluar. Sudah tidak memada menggunakan tisu. Tetapi kalau kita menggunakan tisu basah sungguh, tapi nak kena faham sini, basah di sini yang saya nak sebut ni, basah hak ada zat air.
Ni kena betul tempat duduk ni, molek di kursi ni Rudi. Lepas tu sidang pendengar pula kena fokus molek. Ya. Dia kalau tak fokus, misalnya kita sembang je, tak faham lah. Betul. Tu kadang-kadang pelik juga. Majlis surau ni orang mengajar dia bersembang. Lepas tu macam mana dia ni boleh faham ke orang mengajar? Ya. Jadi pelik juga. Ada orang-orang majlis surau ni dia bersembang masa orang mengajar. Dia faham ke? Dia hurah apa orang mengajar, dia hurah apa orang mengajar. Masa dia tengah bersembang, orang mengajar hurah hak lain pula. Kamu faham ke tak? Macam ni. Dia kena fokus molek. Masa sebut tadilah, kalau macam sekarang ni sidang pendengar ada tengah bawa kereta ke, hot live FB ada, boleh ulang balik tengok di rumah. Jadi kita balik kepada bukan tisu basah hot dalam bekas tu. Hot tu hot capur ngobat pun semua. Ya. Kita betul-betul pakai tisu yang kita rendam dalam air mutlak. Ni. Ni lain. Jadi di sini sebenarnya bukan timbul tisu. Di sini timbul air. Air. Okey je lah. Tapi air tu kita datangkan dengan tisu. Baik. Sebab nak siram dengan air ni dia jadi beladung. Kalau kita tisu tu kita rendam dalam air, jadi air tu terkawal sedikit. Contohnya lah. Dia ini bukan cerita bab istijak saja. Begitu kat basuh najis-najis yang lain samalah. Ya. Kita menggunakan air. Tetapi kita nak menggunakan air betul-benar ni dia jadi banyak. Kita pun ambil air satu cetong, kita pun ambil tisu, kita rendam dalam air, kita pun angkat tisu, di tisu tu ada air. Ya. Hak ni dipanggil basuh najis dengan air. Basuh najis dengan air. Menggunakan tisu tu alat je sebenarnya. Tapi kita pergi kepada menggunakan air. Bila kita istinja dengan tisu yang ada air, mesti betul-betul ada zat air, bukan hanya tisu lembap. Ya. Nak balik semula ni takut ni cokar cemaking ni. Tisu basah hok kedar tu. Tapi itu bukan air mutlak, air campur dengan sabun, campur dengan obat. Ada tak dia punya, kalau kita perah tu baik tak air di tisu tu? Sikit lah. Keluar air, ada air. Neles sikit lah kat tangan tu. Sebab dia tisu lembab. Dia panggil tisu lembab. Tisu lembab betul. Dia ada keluar dah air. Mesti ada. Mesti ada sikit. Kukuk ada orang tolong. Ada. Ada orang tolong dalam FB. Ada orang tolong. Kalau ada tisu basah rumah tu, acah terang. Dia bukan tisu basah betul ni, bukan kata hak rendah dalam air ni. Tisu basah betul boleh kedar. Kedar tu. Mana ada air kedar, keluar ada air. Tapi kukuk mana pun tetap tidak memada sebab bukan air mutlak. Ya. Bukan air mutlak. Nak basuh najis, air mutlak. Okey, sekarang kita pakai air mutlak betul. Baik. Kita ambil air secetong, kita ambil tisu basah dalam tu, kita pun pergi basuh najis. Dia ni sama je lah. Sidang Audi dan sidang pendengar sama juga kalau kita berwuduk. Kita berwuduk, di tangan kita tu ada luka kena api. Tidak ada pembalut. Jadi kita basuh tangan nak kena meratai tempat hak molek. Nak kena meratai tempat hak molek. Tu kata tak ada ustaz, dia kata. Tak ada, mana tisu basah tu memang lembab saja je. Betul nak jaking ni? Tak ada Tak ada dia kata. Jadi ada air atas tisu basah tapi kena peruh. Ada air atas tisu basah tapi kena peruh. Jadi kena peruh tu keluar titik air lah. Titik lah sikit. Tapi hak tu tadi bukan air mutlak, tidak memada untuk istinja dan juga menyucikan najis yang lain. Jadi kalau kita berwuduk, misal di tangan kita ni ada kena, kita kata tangan kita ni kena minyak panas ke apa ke. Jadi kulit ni dia tak tu lagi, sebab dia tengah mata kan, dia tidak balut. Kita nak basuh tangan ketika berwuduk, kita nak pakai air, takut dia lajuk. Kita pakai air hok jauh-jauh, hok dekat-dekat tu kita pun ambil tisu, kita rendam, kita pun bubuh di tangan kita hok dekat dengan hok kena api tu, kita pun jalan sela-sela. Kita panggil basuh tu ada air. Syarat ada air. Syarat ada air. Tu. Jadi sebagaimana berwuduk syarat ada air, kita nak basuh najis menggunakan tisu yang kita rendam dalam air mutlak tadi pun syaratnya air kena ada dalam tisu tu. Kena ada titik-titik air. Dia kena faham sini antara basuh yang ada air dengan basuh lembap. Kan basuh lembap kan, kalau kat tisu kita kenyek panggil apa?
Kenyek tu. Kita Pecek. kenyek, kita pecek. Jadi tisu tu basah. Tapi air ada ke tak? Tak ada. Tak ambuh. Sama juga dengan kita menggunakan kain. Kain tuala contohnya. Kita rendam dalam air. Kita angkat kain tuala. Kita buat basuh najis. Kita buat berwuduk. Di kain tuala tu mesti ada air. Masa kita tekan air keluar, kita pun basuh najis ataupun kita berwuduk. Berbeza dengan kain tu kita perah habis, dia panggil lembab, basah. Tak ada air, tidak memada. Ada kena beza ni. Sebab kita sekarang ni apabila kita istinja ataupun kita basuh najis yang lain ataupun kita berwuduk menggunakan air, mesti kena ada air. Mesti kena ada air. Yang menitik tu. Ada titik-titik air tu kena ada. Bukan hanya dipanggil lembab, basah semata-mata. Tidak dinamakan kita istinja dengan air. Tidak dinamakan kita membasuh najis dengan air. Dan tidak dinamakan kita berwuduk, membasuh muka, membasuh tangan, kaki menggunakan air. Tidak panggil. Sebab apa? Sebab tidak ada titik air. Syaratnya kena ada air. Jadi kita balik pada tisu yang kita rendam dalam air tadi, mesti kena ada air. Kita rendam molek. Kemudian nak cerita macam mana ni? Kita kata pakai paper lah. Dia buang paper, dia ambil tisu basah. Gini tak apa. Untuk peringkat mula-mula tu, kita pakai tak ada air pun tak apa. Kita pakai tak ada air pun tak apa. Dan kalau nak pakai tisu basah hok tak ada air, hok ada sabung, ada obat matikan kuman pun tak apa. Kita pakai tu dulu. Pakai tisu basah sampai kehilang dia punya sifat. Dia punya zat hilang mula-mula, akhirnya hilang sifat. Tapi najis suci ke tak? Tidak. Dia panggil najis. Najis pada hukum sebab awak belum lagi menggunakan air. Okey, selesai. Najis hukumi mudah. Kita pun ambil tisu basah. Tisu ni tisu yang kita rendam dalam air mutlak. Kita angkat tisu tu, di tisu ada air. Kita bubuh di tempat najis hukumi tadi tu. Kita tekan air keluar, kita pun jalankan air, maka suci tempat tu dengan air mutlak ni. Hak tisu basah tadi, tisu basah yang ada obat matikan kuman tadi itu, dia menukar daripada najis aini ada zat kepada najis hukmi tak ada dah sifat. Tapi tetap najis, main tidak sah. Kita pun ambil tisu basah yang kita rendam dalam air mutlak, kita datangkan semua sekali kan. Okey, selesai, suci. Baru kena cara. Maknanya sekarang ni sebut kata tisu basah, bukan kita istinja dengan tisu, tapi kita istinja menggunakan air. Benda tu, kalau tisu basah itu ada tulis atau ada cok halal, suci ke tidak ustaz? Apa benda pula dah kalau tulis cok halal, suci lah. Suci dah kata kan? Kalau tisu basah itu, Norlela Ahmad, kalau tisu basah itu ada tulis atau ada cok halal, suci ke tidak ustaz? Dah ada halal, suci lah. Sebab air sabun suci di tisu tu. Obat matikan kuman suci, tapi bukan air mutlak. Suci tu suci lah. Kita nak istinja menggunakan air, kita nak mencucikan najis menggunakan air. Air mesti air mutlak. Habis. Kemudian selesai di situ. Macam mana nak buat pasien gitu tu bukannya mudah. Macam di hospital. Memang mereka pesakit yang pakai pamper, yang terlantar tu, mereka buang pamper, kemudian mereka menggunakan tisu basah kalau tak silap di hospital. Tisu yang boleh mematikan kuman. Macam mana tu? Tak memadai lah sebab belum lagi istinja menggunakan air mutlak ataupun menggunakan tisu. Tapi pasti nak menggunakan tisu oleh kerana pakai pamper, najis sudah berpindah tempat lain, memang tidak menggunakan tisu. Dan mazhab Syafi'i pakai air lah, basuh dengan air betul benar lah. Sama ada kita rendam tisu basah terpulang lah. Tapi nak buat macam mana dia, kita nak pakai mazhab Syafi'i, kita kena usahakan macam mana. Sekalipun terpaksa kena bayar upah.
Boleh. Nak istinja pakai air boleh. Sekali istinja bayar upah. RM1 ke RM2 ke, wajib kena beri upah. Sebab kita nak semayang ni. Wajib kena beri upah. Tapi upah yang panggil apa? Upah yang setimpal. Bukan upah yang melampau. Upah melampau tak payah upah lah. Upah yang setimpal. Upah yang melampau ni ni orang panggil Tel Aviv. Tel Aviv ni. Durian mahal, durian Tel Aviv dia kata. Mahal. Sangat ada pula. Durian Israel lah dia kata. Tel Aviv dia kata dia. Mana kali kata tu, sekali istinja boleh upah RM50. Mati orang gitu. Tu Tel Aviv sungguh tu. Tak payah upah. Tapi kalau dia kata sekali istinja kena upah berapa ringgit tak tahu lah, wallahu alam lah. Wajib upah. Sebab kita nak sembahyang. Ni kita pakai mazhab Syafi'i kita. Dan macam di hospital nak buat macam mana? Kemudian kalau kata kita ni macam cerita Mak Faiz ni. Ibu ni kecil manis, kaki kena potong berbesar ni. Susah adik-beradik lah ni. Kami adik-beradik ni. Bukan saya seorang ni, Mak Faiz. Dia kata saya seorang, kami adik-beradik. Susah nak uruskan mandi dan wuduk. Itu tanggungjawab tu. Sebab kita Tuhan beri ni tugas seumpama tu besar tu. Besar pahala. Bukan kata ibu Muhammad Faiz ni kita nak solat nak apa ni, kita khidmat pada ibu bapa ni jalan ke syurga, tiket ke syurga. Ada ni. Ni benda-benda hok memang tanggungjawab tu berat, kena sabar, tapi pahalanya cukup besar. Pahalanya cukup besar. Dia kadang-kadang kita ni perkara wajib kita tak berapa nak berhati mana, walaupun kita rajin buat sunat. Ni kadang-kadang yalah, ujian tu ujian besar. Kalau kadang-kadang khidmat pada orang tua, Allah mak ni kita nak main sunat tak dah. Allah mak ni kita nak ngaji Quran tak dah, tak sempat. Allah mak ni kita nak amal sunat-sunat tu amal sunat. Kamu khidmat pada ibu bapa tu perkara wajib, pahala besar, tiket ke syurga. Peluang tu lama mana sangat kamu boleh khidmat seumpama tu. Tapi kita nak khidmat ni biar berlandaskan kepada hukum. Ni kita ngaji hukum. Jadi kok mana pun kita nak pakai mazhab Syafi'i, kena menggunakan air. Sama ada air tu air pahit ke, air cerek ke, ataupun air daripada tisu yang rendam dalam air mutlak tadi. Tapi kok mana pun, walaupun pahala besar, kita ni lemah. Bertahun-tahun cara ni susah nak urus ni, macam mana nak buat? Jadi beginilah. Ni nak cerita pandangan yang lebih ringan lah. Tadi tu cerita pandangan mazhab Syafi'i. Dia pandangan mazhab Hanafi. Janji hilang sifat najis, sucilah jadinya. Dia tak syarat air mutlak. Itu mazhab Hanafi. Dia tak syarat air mutlak. Ni nak cerita ni. Mazhab Hanafi ni janji air je. Air ni maksud apa? Maksudnya kalau kita masukkan kain ke dalam tu, kita basah kain, kita keluar, dipanggil air. Air boleh buat suci najis belaka. Siapa ke air tebu, air teh, air Milo, air kopi, air tuak, boleh buat suci najis belaka mazhab Hanafi. Sama telah pula air sabun, sama telah pula air dalam tisu basah yang ada obat yang mematikan kuman, siapa ke hilang bau, lagilah memada. Tu mazhab Hanafi. Jadi kalau tanya memada tak menggunakan tisu sehingga hilang bau, tidak memada dalam mazhab Syafi'i, memada dalam mazhab Hanafi. Lepas tu dah kita sepik dah ni, susah nak jaga ni, buatlah mazhab Hanafi pun mazhab Hanafi lah. Selain daripada hilang bau, kita nak pastikan bahawa tak ada kumang di mak ayah kita tu lah. Kalau tidak menggunakan tu kan, kalau kita sampai kena dalam tisu tak ada buat matikan kumang, tak jadi takut dia gatal ke, takut jadi kudih ke, situ kena jaga pula. Tak apalah, pakai mazhab Hanafi. Kita ni bukan saja-saja ni Rudi dan sidang pendengar. Ini cerita darurah, tersepit, payah, sukar. Kami adik-beradik sukar, susah untuk uruskan mandi dan wuduk mak ni. Sebab mak pakai paper ni. Faham dah ni. Tak apalah, pakailah.
tisu basah pun adakah dengan cara itu Hok Mak Faiz tanya ni, adakah suci dan boleh solat? Suci dan boleh solat mengikut mazhab Hanafi. Gitu je lah. Tapi kalau kita nak pakai mazhab Syafi'i juga, kita kena usahakan menggunakan air. Tapi kalau kita duduk di hospital, kita di hospital, yelah, nak arah orang hok bertugas di hospital, dia pun banyak kerja. Kemudian orang lain keluarga kita pun tak ada kesempatan mana. Kita nak sendiri memang tak boleh dah ni, sebab kita terlantar. Kalau kita masih lagi nak pakai mazhab Syafi'i, terpulang. Lepas tu macam mana? Kita minta dengan mereka. Boleh tak tolong basuh najis saya, minta maaf lah makcik. Kita orang ni pakai tisu basah je. Kita kata apa lah. Dia buat tisu basah pun, setakat dia boleh buat kita, dah apa lah. Kita semayang, kodoh kita. Tapi kena ulang balik. Itu mazhab Syafi'i. Jadi, pakai mazhab Hanafi lah, senang situ. Kita pun jadi hati pun tak rasa tu sangat. Jadi kalau kita pula duduk petugas hospital tu, makcik nak semayang bang, tisu basah tu bukan air mutlak. Makcik nak semayang guana. Jadi dia pun jadi sebersalah bunyi hak semayang. Dia nak buat basuh dengan air, dia pun tak sempat. Jadi dia pun jadi hati pun rasa macam terkilang lah, sebab tak boleh tolong orang ni nak semayang. Kita pula rasa tak puas hati, dia ni minta tolong, kita nak semayang pun tak boleh tolong, pahala besar ni. Jadi masalah. Tak apalah, buatlah sekali nak buat macam dia pakai tisu basah ke apa ke, kita nak semayang je. Lepas tu macam mana ni? Pakai mazhab Hanafi. Gitu je. Pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menggunakan apa sekalipun, walaupun sabun, walaupun obat yang mematikan kuman yang bukan air mutlak, dah air Milo saya sebut tadi kan, bukan air mutlak juga. Kamu ada kan? Ni lagilah comel, sebab tisu basah tu ada obat yang boleh mematikan kuman. Lagi comel lah. Tak apalah, pakai mazhab Hanafi. Kemudian ni saya nak balik pada hak bab Muhammad Faiz. Hak bab tisu basah sesadah mazhab Syafi'i kita memanglah tidak memada, sebab tisu basah tu bukan air mutlak, melainkan tisu basah yang kita rendam di dalam air mutlak, yang tisu tu kita sebagai alat untuk kita ambil air dan bekas untuk kita menyucikan najis. Betul benar menggunakan air lah panggil. Tisu tu sebagai alat sahaja. Jadi kita pergi pada persoalan Mak Faiz tadi. Dia masalah orang tua uzur ni, dia nak semayang subuh lagi, zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, isyak lagi. Sama telah lah. Dia kena pakai mazhab Hanafi. Begitu je lah. Ada ni. Kita katalah subuh-subuh kita, malah ni keadaan orang ni sibuk masing-masing kan. Mungkin dia nak mandi pun mungkin tak sempat ke macam mana. Sebab kalau kita nak istinjak betul benar, memang wajib menggunakan air dah lah, sebab pakai pamper. Memang tak boleh menggunakan tisu, pakai air. Dia pun nak pakai air ni, kadang-kadang macam Mak Faiz royak ni tubuhnya besar. Kalau nak pakai air, makna memang kita kena bawa dia kepada bilik, kena pergi pada tandas. Mana ni atas cara masing-masing ni, tak dia nak tetap ni. Sebab ada orang memang tak pindah langsung duduk atas katil tu, dia buat warna-warna pun. Dia pisau istinjak pun atas katil lah. Ni kalau kita kata boleh bagi bilik air. Bagi bilik air, masa nak istinjak menggunakan air pahit betul benar ni. Bila orang ni tubuh dia besar, tempat kita nak istinjak, kalau tuang diri istinjak boleh lah. Tapi kadang-kadang tuang diri pun tak boleh, tangan pun lesu, tak boleh nak istinjak. Maknanya kita yang istinjak, kita anak yang istinjak, bukannya mudah kita nak bersihkan di setiap lipatan tempat najis tu keluar. Ayo. Sebab tadi tubuh besar, daging banyak. Kita pun basuh ni. Habis dah ni, memang puas hati dah kita basuh. Pagi-pagi buta ni orang tu sejuk naling dah. Kita pun akak ambil semayang, lepas mandi, lepas istinjak, ambil sampai tu akak. Kita pun nak pakai paper pula lah. Pakai paper ada pulak kuning. Ada pulak kuning, maknanya kita istinjak tadi tak beres.
Lepas tu kita nak akak pergi bela air pula. Ni badan besar ni. Bukan kata kita sebagai anak yang agak kesukaran. Orang tua ni sendiri pun kita tak boleh nak pergi mari-mari gitu. Sakit dia. Okey. Sama-sama sakit ni. Anak yang khidmat pun sakit. Anak yang ni orang tua yang kita khidmat tu pun kadang-kadang sakit juga dianya. Sakit juga dia. Nak orang ni tu. Kita buanglah paper tu. Kita buang paper hak ada tarik sikit tu. Kalau kita nak buang lah. Kalau kita kata Allah lah, belanja besar ni paper orang dewasa ni bukan macam paper kanak-kanak, harga murah mahal. Macam mana ni? Gini dia kita buat kodok-kodok kita mampu buat. Tapi kalau ada juga najis juga sikit-sikit, kita nak pakai tisu basah nak buat hilang najis tu terpulang. Tapi kalau kita tak ada arah juga, najis ada tu nampak kuning, nampak tahi kita istinjak tadi tu kita buat. Bukan tuang diri yang buat. Jadi mana ada tempat yang tak kena. Kalau dah berutut sangat kita pakai mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni ada najis sekalipun sah semayang. Gitu. Tapi bukan nak rengang-rengang ni dak ni untuk kelapangan keluasan sedikit ni. Dan kadang kita tersepit. Mana pakai mazhab Maliki lah. Mazhab Maliki basuh najis hukum sunat bukan wajib. Tak basuh najis tak boleh pada sunat semayang sah. Itu mazhab Maliki. Itu mazhab Maliki. Sebab itulah Tugu biasa sebut, saya masih ingat itu saya biasa sebut, najis zahir ni, najis zahir ni atau air kencing khilaf ulama. Mazhab Maliki basuh najis sunat je, tak wajib pun. Mazhab Syafi'i kita wajib lah, kita maklum lah. Tapi kotoran manakah yang ijma' ulama? Kotoran batin, riak, ujub, takabur. Itu kalau Tuhan tak ampun, neraka lah jawapan dia. Tu haram ijma' ulama tu. Ni kotoran batin. Yang mana kita manusia ni hanya solek kat luar, kilap kat luar. Bukan kata najis, kotoran pun tidak ada. Kilap, wangi dia kata. Baju pun nampak comel, tubuh pun nampak bersih molek. Janguknya hak zahir. Tapi hak batin, hak ijma' ulama tu kotor tu riak. Tu kotor tu takabur, sifat iblis. Ujuk tu kotor tu. Hak tu kita bela. Ni pelik manusia. Hak tu ijma'. Kotoran zahir, mazhab Maliki sunat je basuh. Ada ni. Bukan kita nak rengang ni. Kita mazhab Syafi'i jaga molek lah kotoran zahir tu. Hak saya sebut sekarang ni, hak agak dalam keadaan kesukaran. Itu kalau cerita hak kata macam tadi, hak pagi-pagi mandi tak sesat, istinja, tapi ada tinggal. Sama juga kalau kita duduk hospital, orang mau layan kita, najis kita ni. Kalau dia pakai tisu basah tu pun dah sempurna mazhab Syafi'i. Pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Contoh kita kata, kita nak semayang macam mana ni? Tak apalah, wuduk kan saya sudah. Najis itu tak apa, saya pakai mazhab Maliki. Gitu je lah. Boleh Cuma ada satu soalan tu, Asy'ari Abdullah. Ustaz, syarat-syarat yang perlu untuk taklid mazhab. Dia syarat dianya kita orang awam ni. Tahu sudahlah. Cuma kadang-kadang bab taklid mazhab lain-lain ni, dia boleh jadi talfik. Talfik ni orang panggil apa ni? Orang tak panggil separuh-separuh. Belang beli orang panggil. Panggil belang beli. Belang beli orang panggil. Dia ni separuh ni ya. Warna ni apa? Apa tu? Jadi mana campur aduk. Dia panggil talfik. Jadi kita najis tak basuh. Kita nak pakai mazhab Maliki. Lepas tu kita tahu dak wuduk mazhab Maliki. Kita tahu dak semayang mazhab Maliki. Kau tu. Itu dia talfik. Talfik ni khilaf ulama pula. Tapi gini je lah. Kita cerita ni kadang-kadang doroh tersepit. Syaratnya kita tahu apa yang kita buat. Lepas tu kita tak tahu semua. Tadi mazhab Hanafi memadalah pakai tisu basah, ada sabung, ada obat matikan kuman. Dah time berwuduk, mazhab Hanafi tu tidak wuduk macam mana. Hanafi wuduk kalau sapu kepala 1/4 sekurang-kurangnya, tak boleh sapu sikit-sikit. Tahu ke tak?
Tak nak pakai mazhab Maliki, najis tak basuh. Mazhab Maliki sapu kepala, sekarang kepala sapu, tak boleh sapu sikit-sikit. Tahu kedok. Jadi macam tak apa nak tahu habis ni. Tak apalah orang awam. Janji semayang jangan tinggal, tu je. Tapi kita mengaji kau lebih, kau tahu lagi bagus. Ada ni. Mana sekarang ni syarat yang perlu untuk taklid mazhab Asy'ari Allah tanya tu. Bukan taklid mazhab Hanafi Maliki. Kita nak taklid mazhab Syafi'i, syaratnya ada ilmu. Sekarang ni tadi sebut mazhab Hanafi, kita nak tahu mazhab Hanafi lah, pakai tisu basah. Hak bukan ilmu telok tu. Najis ada ni, biar pakai mazhab Maliki lah. Basuh najis sunat je, bukan syarat sah semayang. Kamu tahu ke dok? Tahu kau dah tu je lah. Tak tahu banyak. Dah. Pelik apa? Kita mazhab Syafi'i pun kadang-kadang tahu pun sikit juga. Kalau kita tahu mazhab Syafi'i, betul benar, kita tak akan timbul isu bab tisu basah. Sebab kita mazhab Syafi'i, air mutlak. Kau nak pakai tisu, tak boleh campur dengan benda lain. Tu mazhab Syafi'i. Tak timbul lah. Memada kat tisu basah. Yang mana jelas tisu basah tu bukan air mutlak. Walaupun hilang bau. Maknanya, kita nak taklid mazhab Syafi'i mana? Tak apa, jelas juga kita mazhab Syafi'inya. Tu kita orang awam. Sebab tu kata, kena ngaji, kena belajar. Kena belajar. Maknanya, usaha-usaha kita tambah ilmu. Sekarang ni kita kata Majlis Surau belum lagi dapat adakan kuliah ilmu. Nanti apabila ada peluang, kita kena hadir kuliah ilmu. Sekarang ni tak usah buat alasan apa-apalah. Sekarang ni kita segmen orang ni mudah-mudah dalam radio. Hak Majlis Surau apa? Mudah-mudah live FB kalau kita tak dapat turuti. Live FB pun kita tak dapat turuti, kita boleh turuti kemudian. Ayah apa? Tak ada alasan sekarang ni. Dah kita sibuk sangat dengan kehidupan dunia, tak ada alasan. Tadi kalau kita kata sekarang ni kita tengah bawa kereta, tak boleh nak fokus kepada segmen Nurani ni. Apa rumah? Buka balik live FB. Terengganu FM. Apa masalah sekarang ni? Maknanya kita ni nak taklid apa mazhab sekalipun, termasuk mazhab Syafi'i, syaratnya kita kena ada ilmu. Syarat kena ada ilmu. Tapi ilmu ni biar jelas lah. Cuma kita ni, tempat kita ni mazhab Syafi'i lah. Cuma bila nak kadang tersepit macam tadi tu, dah nak urus orang tua ni payah apa semua, kita pun pakai lah. Buat mazhab Syafi'i dulu, jangan buat mudah-mudah. Kalau pagi-pagi kata tak boleh lah nak mandi orang tua pun nampak, tak apa nak boleh bangun apa semua, tak apalah apa. Kita buang paper dia, sebab semalaman dah paper tu. Kalau kita rasa nak pakai tisu basah, nak lap najis hak ada, dia hak nampak tu tak ambil, jadi dia gatal, buat je lah. Tapi tak sempurna mazhab Syafi'i, tak apalah. Pakai paper baru, ambil wuduk, dia semai subuh situ. Lepas tu najis paper basah, mazhab Hanafi, okey. Tapi pakai paper basah pun tak sampai habis, sebab dia tidur atas lembek gitu, tubuh pula besar ni, daging pula banyak. Dalam tu ada lagi najis Sebab lipatan-lipatan. Tak apalah, mazhab Maliki sah semayang walaupun dengan najis. Kita pun semayang subuh. Tukar paper lah, jangan mentang-mentang lah dengan paper semalaman tak jadi gitu. Kemudian kita kata kok sebelah tengah hari, contohnya tengah hari boleh mandilah, contohnya. Kadang-kadang lah mandi Pak Zahur ke, kita mandi dia, barulah bersih molek. Tapi tadilah kita mandi macam tak semesti bersih molek, Rudi dan sedang pendengar. Kita mandi siap-siap dah, kita istinja siap-siap dah. Tapi bila kita perbah, kita masuk paper, tengok di paper ada pula dah kuning, bekas tahi. Mana tak habis juga. Gitulah. Padahal kita buat, kita mandi tu dengan sabun apa, tapi oleh kerana kadang-kadang orang uzur ni badan dia besar, duduk atas tandas tinggi tu, kita yang istinja bukan tuan dia yang istinja, tak akan sempurna. Ada tinggal juga. Tak apalah. Pada ni. Kemudian kita pun itu hak istinja, hak wuduk kena wuduk macam yang biasa. Hak semayang pula, kita belajarlah hak jamak. Jamak. Kerana dia uzur, kita jamak takdim ke, jamak takhir ke. Kita kena belajar, Sebab jaga uzur ni dia makan masa yang lama, ujian banyak, kita pun sibuk. Kadang-kadang yalah, kita pun ada keluarga, ada anak bini. Kadang-kadang orang kita jaga ni, orang uzur ni pun kadang-kadang ada korenah dia sendiri. Kita perlu pada kesebaran yang kuat. Tapi dalam kita cara ni, hak susah ni kita permudahkan.
belakang sedikit. Ya. Supaya apa? Supaya anak-anak tadi ni dia jadi agak lega sikit lah. Apabila kita lega ni, kalau apa-apa korinah sekalipun, mereka sempat sabar. Tapi kalau mereka pun penat, letih, lepas tu korinah pula banyak, jadi takut jadi pesen lain. Jadi permudahkan sikit bab pekoh. Ya. Permudah bab pekoh. Yang kita nak matinya, contoh Mak Faiz lerek tadi, sama-sama dia beradik, molek auto uzur. Pahala yang besar, tekek ke syurga. Kita buat berpandukan kepada syarak walaupun tu kita taklid mazhab yang lain. Kemudian kita pastikan kita ni sabar, redha dengan ujian yang Tuhan uji kita, dengan berbagai-bagai ujian. Itu pun kewajipan hak ijma' ulama belaka tu, sabar wajib, redha wajib. Biar hak tu kita nak tu. Anak kemah tu bab pekoh kita buat mengikut mazhab Syafi'i. Kalau agak kesukaran kita turutlah pandangan mazhab yang lain. Tapi kalau kira masa kita habis dah ni pukul 7 dah. Tapi banyak perkara lagi ni. Iyalah. Sambung ke depan. Kena sambung ke depan pula lah. Kena sambung minggu depan. Okey. Kau kena Rudi. InsyaAllah. Kita berhenti ni jadi berhenti macam tengah jalan kot ni. Kata beres benar, rasa banyak perkara lagi nak biar kita ambil molek, sebab ini benda realiti dalam kehidupan. Kita sendiri ke keluarga kita memang tak lari ni. Ni kalau kita cakap siapa-siapa pun mereka hadapi belakang ni. Macam mana cara-cara nak mengikut hukum syarak. Kita nak urus orang tua macam mana, kita nak mandi dia macam mana, aurah dia macam mana. Kena jaga belakang tu, aurah dia macam mana. Kita nak istinja, boleh tak kita sentuh kawasan aurah tanpa pakai sarung tangan. Ni kena ngaji molek ni. Jadi kita biar kita ada semangat agama beserta dengan ilmu agama. Semangat agama kita kuat, kita khidmat pada orang tua kita dengan semangat agama yang kuat, serta dengan ilmu fahaman agama yang sempurna, yang lengkap. InsyaAllah lah kita ambil kesempatan kita belajar ilmu agama dengan kemudahan-kemudahan yang Tuhan beri pada kita pada masa sekarang. Jadi insyaAllah lah minggu hadapan saya akan sambung lagi lah. Minggu hadapan kita kena tajuk istinja bahagian ke-8 pula. Kemudian nampak ada soalan-soalan lain tu dalam FB. Lepas tu saya akan tengok balik lah. Tengok balik. Dalam WhatsApp tak ada? Dalam WhatsApp tak ada. Tak apalah. Kita tengok balik dalam FB untuk sambung minggu depan. Jadi minggu depan insyaAllah kita masuk pada bab istinja lagi bahagian yang ke-8. Adab buang air. Kita akan baca semula lah kalau ada kesempatan masa di minggu hadapan. Wallahu'alam. Alhamdulillah kita telah pun di penghujung pertemuan dalam pertemuan kita hari ini bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Terima kasih banyak-banyak Ustaz, dan kita persilakan Ustaz untuk baca doa penutup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.